Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama dan utamanya kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izin Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di fasa yang ketiga daripada bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-19 Ramadan dan masuk malam ni malam yang ke-20 daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, satu pencapaian yang baik yang mudah-mudahan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kebajikan yang telah kita lakukan 20 hari daripada bulan Ramadan ini. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini kita akan berkongsi bayan Ramadan yang bertajuk menjelang 10 terakhir Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Adakah kamu tahu tentang Lailatul Qadar? Ia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 3. Kita telah berpuasa selama 19 hari. Fizikal kita secara amnya telah cukup keletihan kerana menahan nafsu dari makan dan minum yang merupakan tuntutan asasi bagi seseorang manusia. Walaupun demikian, ada yang terus kuat melakukan amalan kerana mungkin kekuatan fizikalnya berkurangan, tetapi kekuatan rohaninya hebat dan kekuatan imannya kental. Ia tidak lemah dari terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu masih ada yang tewas dalam ibadah kerana keimanan mereka yang tidak kental. Oleh itu kita dapati menjelang 10 terakhir Ramadan ini, kehadiran Masjid Surau mula berkurangan. Ia berbeza dengan minggu pertama bulan Ramadan, nampak bersemangat, tetapi semangat sahaja tidak cukup kerana ia memerlukan kepada kekuatan rohani juga. Dan orang yang lemah rohaninya pasti akan tersungkur di pertengahan Ramadan. Malahan mungkin pada minggu pertama lagi. Manakala orang yang kuat rohaninya akan mempunyai stamina yang kuat untuk terus kuat beribadah, biarpun perutnya kempis dan badannya sedikit susut. Ibadah sungguh, kita biasa berjumpa dengan orang tua yang nampak lemah, tetapi ibadahnya sungguh hebat. Dalam masa yang sama kita ada juga berjumpa dengan orang yang sihat dari sudut fizikalnya, bertubuh sasa dan sado, tetapi susah untuk salat berjamaah dan melakukan amalan kebajikan yang lain. Dia gagal dalam menempaskan nafsunya, biarpun fizikalnya hebat, nampak katam, nampak sasa, tetapi bila
keimanannya tidak seperti mana tubuhnya, yakni dari segi kekuatan, maka dia akan mudah tewas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah kekuatan itu mereka yang dapat mengalahkan lawannya ketika bergusti, tetapi orang yang kuat ialah mereka yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ramadan ingin membentuk kekuatan rohani yang unggul, boleh bertahan selama 11 bulan sehingga Ramadan akan datang. Kekuatan rohani ini akan mengatasi kekuatan fizikal, kerana setiap kekuatan bermula dari kekuatan mental. Oleh sebab itu, para sahabat radhiyallahu anhum boleh berperang dalam bulan Ramadan, bukan kerana fizikal mereka yang kuat, tetapi mental dan rohani mereka yang kuat. Begitu juga ketika pemain badminton berhadapan dengan lawannya, kekuatan stamina sahaja tidak cukup untuk mengalahkan lawan, kerana ia juga memerlukan kepada kekuatan mental untuk berhadapan dengan sorakan dan teriakan kata-kata daripada penyokong lawannya. Kekuatan rohanilah yang ingin dibentuk di dalam bulan Ramadan ini. Ketika fizikal kita diasah dengan tidak makan selama 19 hari, dia masih terus kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ini sangat diperlukan untuk melaksanakan kerja-kerja Islam, kerana usaha perjuangan Islam akan berhadapan dengan cabaran dan serangan yang berterusan. Biarpun kita mengusahakan dan mengajak perkara yang baik, tetapi ramai manusia yang tidak berapa suka. Lihatlah sahaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarpun baginda digelar Al-Amin, iaitu seorang yang amanah, iaitu gelaran yang terhebat pada masa itu, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan berbagai cubaan dan halangan sepanjang usaha baginda. Hanya satu alasan sahaja, iaitu mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang mungkar. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang 10 terakhir Ramadan, kita perlu untuk menilai rohani dan amalan yang kita telah lakukan, sama ada kuat ataupun lemah, untuk sampai ke kemuncak Ramadan. Kita masih ada masa lagi untuk memperbaiki kualiti amalan kita dan menggandakannya agar mencapai matlamat dari Ramadan itu. Berapa harikah kita tidak bertarawih? Berapa waktukah kita salat di akhir waktu? Berapa juzuk Al-Quran yang kita telah baca? Berapa ringgitkah yang telah kita hulurkan? Berapa banyakkah selawat dan istighfar yang telah kita ungkapkan? Dan seterusnya. Hal ini penting untuk kita menilai menjelang 10 terakhir Ramadan, kerana ia bagaikan pusingan terakhir yang menentukan kemenangan, sama ada kita akan dapat menjulang piala taqwa ataupun gawang gol kita banyak yang bolos akibat rohani yang lemah. Apabila kita tahu kelemahan dan dalam melakukan ibadah ini, mungkin strategi perlu diubah, kerana strategi lama tidak lagi berkesan. Barangkali berbuka puasa di rumah tidak berkesan kerana kita sering makan banyak dan kita gagal untuk salat maghrib secara berjamaah. Ini tuan-tuan, ada strategi yang boleh kita ubah menjelang 10 Ramadan. Kalau kata buka dekat rumah tu, buka dekat kolej, agak susah nak sembahyang maghrib berjamaah, maka ubah strategi. Kita berbuka puasa di masjid dan di surau. Strateginya ialah dengan berbuka puasa di surau ataupun di masjid, kerana kita tidak sibuk lagi melayan nafsu di pasar Ramadan dan pasrah dengan apa yang dihidangkan. Kemudian strategi yang kedua, barangkali melakukan salat tarawih di surau yang berhampiran menyebabkan kita malu alah dengan kawan yang seringkali mengajak kita bersembang.
Strateginya ialah dengan mencari masjid dan surau yang berjauhan agar kita lebih boleh mudah beribadah. Kalau kata kita pergi dekat surau yang sama, masjid yang sama, kawan-kawan ajak bersembang, kita ni nak baca Quran, kita ni nak berzikir, kita ni nak buat amal kewajikan, tapi kawan-kawan ajak sembang, maka buat strategi yang kedua, iaitu cari masjid atau surau yang lain untuk lebih penumpuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjelang 10 Ramadan ini. Barangkali tidur di rumah tidak menyebabkan kita salat tahajud, kerana seringkali bangun lewat. Strateginya ialah tidur di masjid dan di surau serta ubah waktu sahur. 10 yang terakhir ini lebih sangat-sangat digalakkan untuk kita beriktikaf di masjid. Beriktikaf. Kalau kata tidur dekat rumah tu menyebabkan kita akan jadi lambat bangun sahur, kan, bangun 5.30, bangun 5.40, sekadar dapat teguk air dengan sebiji kurma, kan. Kalau kata kita tidur di masjid, di surau dengan niat i'tikaf, maka lebih awal lagi insya-Allah kita boleh bangun untuk kita memperbanyakkan amal soleh kita. Dan barangkali mengantuk yang bersangatan waktu salat kerana tiada rehat di siang hari. Strateginya ialah mencari sedikit ruang rehat di siang hari, sekadar 10 ke 15 minit. Siang hari itu kita ambil sedikit masa dalam setengah jam, 15 minit, tidur sekejap untuk kita ambil stamina, dapatkan stamina untuk berjaga malam, untuk kita memenuhkan masa-masa kita yang sebelum Ramadan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan mengetahui kelemahan, kita perlu membuat strategi yang sesuai. Apabila kita mengatur strategi ini, bermakna rohani kita sudah bersedia untuk berubah dan mengekang kemauan hawa nafsu. Dan mudah-mudahan menerusi muhasabah ini, kita dapat mengenal pasti kelemahan diri dan bersedia dengan mental dan fizikal untuk membuat pecutan yang terakhir dalam baki akhir Ramadan. Maka ada 10 hari saja lagi yang berbaki ini, maka kita hendaklah buat pecutan yang terakhir. Kalau masih ada lagi yang belum baca Quran, maka 10 hari ini kita pulun lagi. Kalau tak khatam pun sekurang-kurangnya dah 1 hari satu helai, 1 hari 1 muka. Jadilah, kan, daripada tak baca lah langsung. Kalau kata kita susah nak salat berjamaah, 10 hari ini kita tanamkan azam untuk kita salat berjamaah. Kalau 10 hari ini, sebelum 10 hari ini kita tidak bersedekah, maka kita berazam untuk 10 hari ini pada setiap hari ataupun setiap malam daripada bulan Ramadan kita menginfakkan sedikit harta kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi amalan-amalan lain yang digalakkan untuk kita melaksanakan pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghidupkan 10 yang terakhir ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita dan kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita insya-Allah. Sebab kita khawatir dan sangat risau. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya barang siapa yang berada dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, maka bila mana keluar sahaja daripada Ramadan, maka dia tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan termasuk dari kalangan hamba-hambanya yang celaka. Jadi kita minta dijauhkan daripada kecelakaan tersebut, dan kita perbanyakkan amal soleh kita, perbanyakkan istighfar kita, perbanyakkan kita memohon ampun, dan kerapkanlah, selalukanlah kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, suka mengampunkan dosa hamba-hambamu, maka ampunkanlah dosa kami. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang ringkas ini memberi manfaat untuk sama-sama kita muhasabah, kita perbaiki diri kita untuk kita menempuh 10 yang terakhir ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita insya-Allah.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.